Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini untuk kita berada dalam satu majlis ilmu. Hari ini sedar tak sedar dah seminggu kita berpuasa. Hari ini 7 Ramadan. Sekejapnya masa berlalu. Dah 1/4 daripada bulan Ramadan kita lalui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara aktiviti dalam bulan Ramadan ni adalah majlis ilmu yang kita teruskan, kerana ianya akan memberi manfaat kepada kita dalam konteks untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab antara syarat ibadat diterima oleh Allah, syarat ibadat nak diterima oleh Allah adalah aswabuhu, iaitu ibadat itu sawab, tepat, betul, betul mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ datangnya kewajipan untuk kita menuntut ilmu. Sebab dengan menuntut ilmu itu kita dapat mengetahui mana satu betul, mana satu tak betul, mana cara buat yang benar, mana rukun, mana syarat, mana sah, mana batal. Itu semua melalui majlis ilmu. Ia tidak akan datang begitu saja dan tak memadai kalau kita tiru orang. Ikut-ikutan, itu tidak memadai, kerana kita buat di atas dasar kejahilan. Kalau ikut-ikutan ni di atas kejahilan, maka dengan sebab itu menjadi kewajipan pada kita untuk meneruskan perbincangan, kuliah dan sebagainya, untuk kita meningkatkan kefahaman kita supaya kita dapat pastikan bahawa apa yang kita laksanakan, ibadat yang kita buat, bukan sekadar pada bulan Ramadan atau ibadat-ibadat apa yang kita buat bertepatan dengan hukum syarak. Tambah-tambah pada hari ini viral macam-macam. Kalau kita tengok kepada viral tu pening kita. Di sebuah amalan, nombor amalan ni, contoh ada viral, saya tak tahu lah tuan-tuan dapat ke tak, bisa dapat lah. Viral tentang qada solat pada hari Jumaat terakhir pada bulan Ramadan. Dapat tak? Oh, tak dapat. Saya seorang yang dapat. Saya yang dapat tu sebab ramai yang duk hantar, forward dan juga bertanya soalan. Itu dia dapat tu. Bukan seorang, ramai. Forward tanya soalan. Sebab katanya dalam viral tu, saya berbuka tengok viral tu, kononnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, daripada Nabi SAW, yang menyatakan bahawa kalaulah kita qada solat lama-lama yang tertinggal pada hari Jumaat terakhir pada bulan Ramadan, dia akan mengkifarahkan selama 400 tahun. Boleh menghapuskan, boleh cover untuk 400 tahun. Tu dia hantar menipu atas darat. Bohong, palsu. Maka dengan sebab itu, kalau kita terpengaruh dengan viral-viral yang seumpama ini, memang pun dia masuk dalam handphone kita, maka ia sangat-sangat berbahaya. Macam baru pula orang timbul isu soal lafaz niat solat witir. Tak dapat juga. Mesej panjang sebut apa yang orang sebut selama ni salah. Dia sebut usalli sunnatal witri raka'ataini, makmuman salah.
Sebab witir itu ganjil. Rakaatain ni 2 rakaat genap. Patut dia kena ubah usalli sunnata asy-syafa'. Siapa pernah sebut syafa' sini? Tak seorang tahu syafa' tu benda. Syafa' tu genap. Jadi isu sekarang sampai orang jadi kelang kabut, lama ni kami solat salah ke? Betul saya nak bagi tahu bahawa viral tak sebenarnya betul. Dia bicara soal lafaz. Lafaz niat. Lafaz niat tak wajib. Yang wajibnya adalah niat. Kalau kita niat 2 rakaat, betul lah niat 2 rakaat itu bukan witir, tapi kita niat 2 rakaat daripada 3. Sebab memang kita nak solat 3. Ada orang solat witir 2 rakaat je? Ada tak? Tak nama witir lah kalau lagu tu. Witir mesti ganjil. Jadi dalam hati dia sakit, dia solat 2 lah, lepas tu solat 1 pula. 3 witir. Maka hak dikira tu hak niatlah hati tu. Dia tak kira lafaz tu. Sebab itu juga dalam kitab Talbis Iblis menyatakan bagaimana iblis ni dia mudah masuk. Iblis ni dia mudah masuk untuk menguasai orang lain adalah dengan kejahilan. Bila mana dia suruh repeat usalli fardal maghrib, usalli sampai 15 kali usalli. Sebab dia kata tak kena, tak sah, apa ni. Sedangkan benda itu tak wajib pun. Contohnya dalam kitab Talbis Iblis lah dia bagi contoh. Contohnya dia kata kita bangun, ada alim ulama datang. Kalau kita ada menteri datang, ada alim ulama, dalam kitab tu sebut alim ulama lah, tok-tok guru alim ulama datang, kita berdiri. Apa tanda kita berdiri tu? Niat kita apa? Hormat dia, betul tak? Tapi ada dah kita sebut, ni saya berdiri ni kerana hormat. Ada sebut tak? Tak sebut, tapi dipahami dah. Sebab niat kita tu, kita tahu dah tujuan tu. Itu yang nama dia niat. Jadi perkara ini perlu dibahaskan di dalam majlis-majlis ilmu, supaya ianya dapat menyelesaikan masalah, agar kita dapat melaksanakan ibadah dengan cara yang betul, dengan cara yang tepat. Maka dengan sebab itu insya-Allah pada tengah hari ini kita nak bicarakan soal fiqh Ramadan. Tajuknya tajuk fiqh Ramadan. Fiqh ni makna apa? Fiqh lah. Fiqh ni fiqh. Fiqh Ramadan. Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Makna fiqh dalam konteks lughatan, dalam konteks bahasa maksudnya al-fahmu, faham. Fiqh makna dia faham. Maknanya kita nak faham. Kita nak faham. Itu fiqh. Nak faham apa? Nak faham apa? Dari isu istilah syarak, fiqh makna dia ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Untuk kita faham dan kita mengetahui hukum hakam syarak. Al-muta'alliqah bi'a'mal wa aqwal al-mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan golongan mukallaf. Mukallaf bukan mu'allaf. Dia dua perkataan dekat-dekat, mukallaf, mu'allaf, tapi makna berbeza. Baru ni ada orang tanya saya, ustaz, mu'allaf ni berapa tahun? Berapa tahun ni kau mu'allaf? Mu'allaf ni orang baru masuk Islam kan? Kita panggil dia sebab dia layak terima zakat. Asnaf zakat antaranya mu'allaf kan? So berapa tahun dia layak terima zakat? Mu'allaf. Takkan umur dah 30 tahun masuk Islam mu'allaf lagi kan? Kita dalam masyarakat kita kadang-kadang kita panggil tu, dia ni mu'allaf. Oh mu'allaf masuk Islam bila? 30 tahun lepas. Tu dia 30 tahun lepas mu'allaf lagi. Dia bukan mu'allaf dah, dia boleh mengajar orang ni. Dia bukan jinak lagi dah. Mu'allaf tu maksud yang dijinakkan hati dia. Dia tak jinak lagi dah, 30 tahun, expert dah kan? Dia boleh mengajar orang lagi. Jadi dalam konteks zakat dia kata gue 5 tahun. Mu'allaf ni dia kira 5 tahun. Lepas 5 tahun dia bukan mu'allaf. So dia tidak masuklah asnaf zakat dah lepas 5 tahun. Kecuali kalau dia fakir miskin lah, dia boleh masuk dalam asnaf fakir miskin. Saya sebut itu asnaf. Ada orang tanya saya pula, ustaz, asnaf tu berapa tahun? La ilaha illallah, pening saya nak jawab. Asnaf tu berapa tahun?
Asnaf tu bukan kaitan dengan tahun. Kalau mu'alaf tadi okeylah berkaitan dengan tahun. Ni berapa tahun dipanggil sebagai mu'alaf apa semua. Asnaf nak kira tahun macam mana? Asnaf ni mana golongan yang layak terima zakat. So golongan itu berapa tahun? Orang miskin. Berapa tahun anak ini miskin Boleh? Berapa tahun kamu nak jadi fakir? Ya. Boleh tetapkan tahun? Tak boleh. Mana boleh tetapkan tahun? Mukallaf ni apa? Mukallaf ni orang yang diberi tanggungjawab dosa dan pahala. Itu mukallaf. Mukallaf orang yang diberi tanggungjawab dosa dan pahala. Atas baunya dosa dan pahala. Itu mukallaf. Sebab tu orang mukallaf ni adalah orang Islam yang aqil baligh. Aqil baligh. Berakal dan baligh. Saya teringat ada seorang syekh dinukilkan daripada Ibnu Aqil. Bila orang tanya dia, kan, ada orang main tanya dia, saya ni kes tadi ni, kes usolli banyak kali ni kan, saya rasa bila saya usolli yang tu pertama batal, ulang lagi kan. Apa Ibnu Aqil kata? Kamu ni tak wajib semayang. Kamu tak wajib semayang. Orang dengar kata-kata Ibn Aqil bakal terkejut. Apa bagi petua lagu tu tak wajib semayang? Dia kata tak wajib lah. Sebab orang gila tak wajib semayang. Panggil lagu tu panggil gila je. Dia ulang, itu gila dia kata. Rupanya dia cakap dalam konteks sindiran yang sangat tajam. Kan? Orang gila memang tak wajib semayang, tak payah puasa, tak payah. Dia puasa apa? Dia nak ceritanya sampai tak ada ilmu langsung. Itu sebab tu ilmu tu penting. Baik, fiqh tadi kita sebut mengetahui ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Kita nak tahu hukum ahkam syarak, terutama kita dalam bulan Ramadan yang berkaitan dengan perbuatan dan amalan dan juga perkataan golongan mukallaf al-mustanbatah min al-Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas, yang diistinbatkan, diambil daripada sumber Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Jadi fiqh ini itu. Jadi bila kita sebut gabung dua fiqh Ramadan ni makna apa pula? Tadi kita faham dulu. Sebab sebelum kita nak ulas tentang isu ni, kita faham satu-satu perkataan. Itu cara kita buat analisis lah. Bahkan cara buat analisis kita tengok bermula dengan perkataan, kemudian pergi pada istilah, kemudian baru pergi kepada perbincangan. Fiqh kita sebut secara ringkas lah. Nak sebut banyak tak boleh lah. Kan panjang. Dan sebelum saya terlupa, macam biasa kuliah saya ni, kuliah di sini kuliah tahunan. Jadi setiap tahun kalau kuliah saya di sini, saya akan buka soalan. Jadi sama lah tahun ni pun saya buka soalan. Kalau siapa-siapa yang nak bertanya, boleh bertanya, boleh WhatsApp pada saya. Kita open. Apa-apa soalan pun tidak ada masalah. Sebab yang penting kita nak cari jalan penyelesaian terhadap sesuatu isu, supaya kita dapat buat sesuatu amalan kita benar-benar sahih dan bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa-siapa nak hantar soalan, boleh WhatsApp kepada saya. Terus WhatsApp ke talian 019 324 1364. Dapat. Kau orang sini bulan Ramadan cakap Arab kan? Sikit-sikit. Saya ulang sekali lagi. Siapa-siapa yang ada soalan boleh WhatsApp pada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang, siapa-siapa ada soalan boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Jadi tuan-tuan boleh WhatsApp apa-apa soalan yang nak dikemukakan. Baik, kita sebut tentang Ramadan. Ramadan tu apa? Ramadan asal perkataan dia, root dia Ramadan. Ar-ramdu, maksud dia panas. Maksud dia panas. Betul, kalau kita puasa pernah panas, kita jangan komplain sebab Ramadan maksud panas. Tak malah musim panas. Duduk dekat luar, panas. Duduk dalam ni sejuk pula. Kan? Kat luar panas. Saya pernah tengok dekat skrin buat apa,
kereta saya tu 42 Celsius. Uish, kereta 42 ni, 40 ke atas, perlu tahan. Masuk Ramadan tu panas asalnya. Al-Imam Al-Qurtubi kata apa? Panas ni maksud dia apa? Bagi tafsiran. Panas iaitu dia membakar dosa-dosa. Dia membakar dosa. Panas yang bermaksud dia bakar dosa. Sampailah kita insya-Allah diampunkan dosa di sisi Allah Taala pada bulan Ramadan. Sebab itu Nabi SAW sebut, Nabi kata amat malang, amat rugi orang yang berkesempatan berada dalam bulan Ramadan tetapi dosanya tetap tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amat rugi. Duduk dalam bulan Ramadan, keluar Ramadan tak dapat pengampunan Allah Taala. Kepanasan Ramadan itu tak dapat membakar dosa-dosa. Sebab apa? Sebab sememangnya dia melakukan dosa. Walaupun hatta dalam bulan Ramadan, sama ada yang dia sedar ataupun dia tak sedar. Tak sedar, tak sengaja, tak apa. Tapi kalau dia tak belajar, tak sedar dalam keadaan dia tak belajar, dia sengaja. Dia melakukan perkara membatalkan puasa contohnya. Dia kata aku tak tahu tak belajar. Kalau kamu dah belajar dah, lainlah cerita. Ni kamu tak belajar. Lepas tu kamu bagi alasan tak tahu, senanglah macam tu. Tak sadar belajar apa, buat ikut suka aja. Buat ikut suka. Itu tak boleh. Jadi baik. Dan Ramadan juga merupakan bulan yang ke-9 dalam kalender hijrah. Setelah diambil kira Muharram itu bulan yang pertama. Maka Ramadan ni bulan ke-9, Syawal bulan 10, Zulkaidah 11, Zulhijjah 12. Tamat. Satu tahun. Saya tuan-tuan sampai tahun ni. Sekejap je. Jadi kita sekarang buat ada bulan 9. Compare dengan tahun Masihi bulan 3. So dah beza dah beza 6 bulan. Kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi fiqh Ramadan kita nak tahu selok-belok hukum hakam fiqh ataupun mengetahui hukum hakam syarak yang berkaitan dengan bulan Ramadan, kerana kita nak pastikan bahawa ibadat yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pentingnya. Sebab ibadat nak diterima oleh Allah Taala ni ada beberapa syarat sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Cuma saya nak rangkumkan, ada 3 syarat. 3. Ibadat kita nak diterima oleh Allah. Tak kira lah ibadat Ramadan ke, ibadat puasa ke, ibadat solat ke, ibadat zakat ke, ibadat haji ke, ibadat umrah ke, apa-apa jenis ibadat yang kita nak laksanakan, maka perlu kepada 3 syarat untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang pertamanya, ibadat tersebut mestilah bertepatan dengan akidah. Kita buat ibadat tuan-tuan, tapi akidah kita ada masalah, syirik kepada Allah contohnya, maka ibadat itu tak ada terima. Sebab syirik ni, inna syirka la zulmun azim, syirik itu kezaliman yang besar. Dia kena settle bab syirik tu. Dia kena minta taubat kepada Allah Ta'ala. Sebab orang yang matilah kerana syirik ni Allah tak ampun, buatlah ibadat apa pun. Orang matilah kerana syirik, Allah tak ampun. Disebut dalam firman Allah dalam surah An-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Dan Allah mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Selain daripada syirik, okey. Syirik, no, Allah tak ampunkan. Kalau mati lah kena syirik. Kalau masih hidup ni ada ruang lah nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi amal ibadat yang diasaskan di atas akidah yang batil, maka ibadat itu batil. Dia tak diterima. Walaupun dia buat benda baik. Tuan-tuan, orang tak beriman pada Allah, tapi dia buat benda baik. Kebaikan dia itu Allah akan balas atas dunia. Cukup. Akhirat tak dapat. Sebab Allah tak terima. Sebab dia tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
Iman tu perkara asas untuk masuk syurga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kata Nabi SAW, kamu tak boleh masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Sebab kadang-kadang orang hari ni dipikir pelik lah ni, zaman sekarang ni, dia fikir pelik. Dia kata kawan tu dia tak beriman tapi dia baik, dia tolong orang, dia bantu orang, dia tak buat jahat, dia tak terlibat dengan rasuah, dia tak menipu, dia lah layak masuk syurga. Ni pemikiran hari ni yang kita sebut sebagai pemikiran liberal. Salah. Dia layak masuk syurga walaupun dia tak beriman tapi dia baik. Syarat daripada awal lagi Nabi pun sebut la tadkhulul jannah, kamu tak masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Iman dulu. Tak beriman tak masuk syurga. Tak boleh. Kena beriman terlebih dahulu. Itu yang pertamanya. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga. Siapa yang last word di atas dunia ni, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, akhir kalam dia la ilaha illallah, maksud dia apa? Maksud dia mati dalam keadaan iman. Jadi amal-amal dia akan diterima oleh Allah Ta'ala, akan diangkat. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, dia mati dalam keadaan kufar, biarlah atas dunia ni dia melakukan kebaikan apa sekalipun, hatta dia puasa sekalipun. Orang bukan Islam ada puasa, tuan-tuan. Saya duduk mengajar dekat Perkim tu. Dululah sebelum KP tu, tiap-tiap petang kita akan buat buka puasa, majlis buka puasa. Tapi pukul 6 petang akan ada tazkirah lu, kuliah lu sebelum buka puasa. So antaranya saya bagi pengisian lah waktu tu. Yang datang ni semua bukan Islam ada, orang Islam ada. Saya tanya puasa tak? Bukan Islam puasa. Dia puasa. Dia buka puasa sekali. Tapi saya kata kat dia lah, selagi mana kamu tak beriman, kamu tak dapat apa? Tak dapat ganjaran, dapat sihat, ya mungkinlah atas dunia dapatlah. Atas dunia ni dia dapatlah kesihatan apa semua, sebab puasa tu dia juga mendatangkan kesihatan yang baik bagi orang puasa, sebab dia rehatkan perut kita kan. Begitu. Tetapi dalam konteks pahala ganjaran, minta maaf, kamu takkan dapat. Saya beritahu terus terang, kamu kena beriman dulu. Ada hak isteri kata, saya ni bukan tak nak masuk Islam, tapi isteri saya tak nak, kata. Itu it's up to you lah. Kamu kena didiklah isteri kamu. Sebab bila bertembung maslahah manusia dengan maslahah kepentingan untuk menunaikan perintah Allah, sudah tentulah kita pilih Allah. Macam seorang isteri, suami dia suruh buka puasa kerana suami ni nak bersama, boleh tak boleh dia ikut? Boleh. Senyap tu boleh kena ni. Tak boleh ikut. Sebab apa? Ini suami, arahan dia kena patuh, kena taat. Macam ada orang kata, saya tak letak aurat ni, suami saya tak suruh, dan suami saya tak bagi pun. Awak apa awak sibuk-sibuk, dia kata. Bukan masalah kita sibuk, Allah yang perintahkan. Itu. Kalau suami kamu tak bagi pun, kamu tak boleh ikut dia. Sebab apa? Ketaatan kepada Allah itu yang lebih utama. La ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Begitu. Jadi maknanya tuan-tuan, ada alhamdulillah, lepas tu ada yang masuk Islam semua. Maka dia bermula dengan dia beramal dulu. Lepas tu last sekali alhamdulillah dia masuk Islam. Tuan-tuan ada soalan masuk, saya terima dulu sebelum saya sambung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya. Memang saya bagi tanya. Bagaimana ada yang mengatakan tak boleh berbuka puasa jika belum benar masuk waktu maghrib, iaitu terbenam matahari, walaupun ikutkan waktu setempat dah masuk? Dan bolehkah kita hanya berpandu pada waktu online berbanding lihat matahari terbenam? Dia memang puasa bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Waktu yang diberi pada kita dalam kalender tu, itu adalah waktu terbenam matahari. Kita duduk sini bukan kita perasan sangat pun. Nak tengok betul-betul kena duduk tepi laut tu, kan?
Oh, perasan. Kita takkan perasan. Kita rasa macam nampak macam cahaya lagi, tak terbenam. Terbenam dah pun. Asalkan tengok waktu, time. Sebab tu ahli falak, dia dah kira semua dah. Ini kerja falak. Setiap negeri ada falak, kan? Dan falak ni yang keluar kalender sebenarnya. Falak ni yang keluar time solat. Time solat ni berdasarkan ni lah. Jadi maknanya waktu maghrib tu, waktu terbenam matahari, waktu maghrib lah. Waktu maghrib tu dia letakkan progres sekarang ke apa? Ke apa? 7 apa sekarang? Maghrib? 7.20? 7.20? 7 ke 6 khilaf lah. Ada ke 7.26, ada ke 7.27, khilaf. 28 pula tambah satu lagi. 26. Ni duduk tempat lain-lain kot. Oh, kapal lain, kapal 28. Oh, salam lain. Oh, patutlah. Ikut tempat lah, betul lah. Ikut tempat. Ada orang dari Sabah. Dia puasa kat Sabah sahur. Awal dia orang. Sampai Selangor, sampai Shah Alam ni. Pukul 6 buka puasa Sabah, dia buka puasa. Sebab dia aku start dia bagi aku kat Sabah lah, pukul Sabah. Ada orang macam tu, tuan. Itu kita kata, tak. Kamu nak buka puasa, tengok tempat kamu berada. Kamu berada di mana? Shah Alam dan Kapar berbeza. Orang Kapar tak buka lagi. Orang Shah Alam dah buka dah. Sebab beza 2 minit. Beza 2 minit. 2 minit tu mengikut tempat masing-masing. Jadi maknanya di situ, yang pentingnya betul-betul tepat waktu. Sebab tepat waktu sudah dikira dah. Sudah dikira terbenam matahari, dah kira dah. Kita tak perlu pergi check sendirilah. Tiap-tiap hari nak buka puasa pergi check. Kan, pergi tengok matahari. Oh, jenuh kalau gitu. Kita pakai yang tu. Pakai kalender tu. Cuma yang salahnya ialah kita buka puasa awal. Tu salah. Kita Selangor buka puasa ikut Johor. Awal 5 minit buka radio kan. Allah, kini masuklah waktu berbuka puasa. Dengar isu tak dengar hujung tu bagi kawasan Johor Baru. Kita tak dengar hak tu, dengar hak mula aja. Buka puasa Allahu Akbar, kita makan. Kan? Satgi baru buka TV. Sebentar lagi. Ya aku duk azan ni, azan mana? Tengok bila radio Best FM Johor. Batal tak puasa kita? Tak sengaja batal tak? Batal tak? Batal. Cuma tak berdosa. Tak berdosa sebab kita tak sengaja, tapi batal sebab kita cuai. Sebab tak terbenam matahari tu, kita tak terbenam matahari tu. Sebab tak terbenam matahari lagi, tak tempat kita doa lagi. Tiba-tiba kita buka sebab kita cuai. Maka batal. Cuma tak berdosa sebab tak sengaja. Kalau orang saja memang dah berdosa. Tapi tak berdosa lah sebab tak sengaja. Tetapi kena qada semula. Dia kata Allah kalau tu kena qada. Yes, kena qada. Kena qada. Walaupun sebab dia buka puasa awal. Ni ada soalan seterusnya. Ustaz, bolehkah qada solat sunat qabliyah selepas solat fardu? Solat sunat qabliyah. Contohnya qabliyah yang Nabi cukup jaga, cukup bagi tahu, qabliyah subuh. Dia qabliyah ni ada yang muakkad, ada yang tak muakkad. Yang muakkad ada 10 ikut mazhab Syafi'i. Ada riwayat kata 12. Yang muakkad. Muakkad ni apa? Solat sunat rawatib yang sangat-sangat diutamakan. Yang pertamanya 2 rakaat sebelum subuh. Yang disebut dalam hadis Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ia merujuk kepada 2 rakaat sebelum subuh. 1. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini juga sunat muakkad. Sebab itu saya nak cadangkan hari ini, sebentar lagi kita akan berhenti awal sikit untuk kita tunaikan solat qabliyah zuhur dulu. Kejap lagi kita akan berhenti awal sikit. Kita akan tunaikan qabliyah zuhur. Lepas tu baru kita tunaikan solat zuhur. Sebab kita nak ambil fadilat muakkad tu. Solat rawatib muakkad. Yang ketiga 2 rakaat lepas zuhur. Zuhur ni ada 2, sebelum dan selepas. Selepas bagi salam jangan cabutlah, solat 2 rakaat. Ba'da zuhur ini
Kalau kita jaga tarawih, tuan-tuan, yang ni pun kita lagi nak kena jaga. Sebab yang ni, kata para ulama, lebih utama lagi kedudukan dia. Sebab dia mengiringi solat fardu. Dia lebih utama. Fadilat dia lebih besar. Sebab itu, bila mana ada orang solat tarawih tapi tak solat ba'diyah isyak, dia rugi. Sebab kedudukannya ba'diyah isyak dengan tarawih, keutamaan lebih kepada ba'diyah isyak sebenarnya. Maka dengan sebab tu dia tunai solat ba'diyah isyak dulu. Lepas ba'diyah isyak barulah solat tarawih. Jangan tinggal tarawih. Dia setengah ada dengan surah nak cepat, lepas bagi salam isyak dia tak bagi can lah. Kan? Salatut tarawih. Dia kelang kabut. Lepas isyak bagi salamnya, salatut tarawih min qiyami syahri Ramadan rahimakumullah. Bagilah saat orang salat 2 rakaat ba'diyah. Baik, jadi seterusnya yang keempat, 2 rakaat selepas maghrib. Yang kelima 2 rakaat selepas isyak. Itu dalam mazhab Syafi'i dia kata 10. Tambahan satu lagi, satu pandangan dia kata 4 rakaat sebelum zuhur. Kita ambil yang ni lah 10, cukup lah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Ini kena jaga betul-betul. Sebagaimana kita jaga tarawih, yang ni lebih-lebih lagi kita nak kena jaga. Baik. Katakan ada orang ni, dia memang jagalah. Memang dia tak tinggal. Tiba-tiba satu hari dia terlewat. Dia masuk-masuk, orang tengah solat zuhur. Dia pun solat zuhur. Boleh tak dia qada qabliyah zuhur tadi yang dia tak sempat buat? Baik, ada hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi. Pada zaman Nabi SAW ada seorang lelaki ni, dia datang solat subuh dengan Nabi. Lepas solat subuh, tiba-tiba dia solat pula 2 rakaat selepas solat subuh. Dan Nabi tak pernah ajar kepada sahabat adanya solat sunat selepas subuh. Selepas subuh tak ada solat sunat, tak ada. Bahkan dilarang solat sunat lepas solat subuh, tak ada. Tapi laki-laki ni tunaikan solat. Nabi melihat. Cuma Nabi tidak melarangnya sehingga Nabi dapat penjelasan. Nabi tak larang. Nabi tengok tu. Dia selesai solat apa semua, Nabi minta penjelasan. Nabi bertanya kepada dia, as-salat as-subhi maratain? Apakah solat subuh tu 2 kali? Apakah solat subuh 2 kali? Sebab tidak ada ba'da subuh. Maka dia pun memberitahu kepada Nabi, ya Rasulullah, bukan, aku ni tadi ni aku tak sempat buat qabliyah subuh. Kan qabliyah subuh kita sebut tadi fadilat besar kan. Jadi tak sempat. Jadi dia qada. Bila dia menyatakan alasan tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi tak melarang, Nabi diam saja. Maka diam itu dia termasuk dalam sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah. Jadi sunnah taqririyah ni maknanya Nabi bersetuju. So bolehlah qada. Salat tarawih boleh qada lah kalau kita tertinggal. Boleh tak? Tak boleh? Wallahu a'lam. Boleh qada tak salat tarawih? Tak sah. Soalan bagi salat rawatib kan. Salat rawatib kita kata boleh. Salat tarawih boleh tak? Boleh tak? Nak angguk pun tidak, nak geleng pun tidak. Masing-masing berfikir boleh ke tak boleh. Tarawih tak pernah orang buat ni, qada tarawih kan? Dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh. Mana-mana solat yang ada waktu yang khusus, solat yang ada waktu dia, kita tertinggal daripada waktunya, maka kita boleh qada. Kecuali solat yang tidak ada waktu, maka tidak ada qada. Contoh solat tak ada waktu, solat apa? Solat apa? Solat taubat ya, tak ada waktu. Solat apa? Solat hajat, dia tak ada waktu. Solat tahiyatul masjid, dia tak ada waktu. Ni tak ada qada. Solat macam ni tak ada qada. Tapi solat yang ada waktu, tarawih ada waktu tak? Ada. Waktu dia bila? Lepas solat isyak sampailah sebelum subuh. Itu waktu dia, panjang waktu dia. Kan? Tapi ada waktu. Jadi makna solat yang ada waktu.
Dalam mazhab Syafi'i menyatakan kalau tertinggal boleh qada. Ini biasanya bagi orang yang memang tak tinggal solat sunat. Kita hak duk tinggal, sat buat sat tak buat. Sat buat sat tak, tak payah dah qada lah. Apa betul hak buat tu dulu, bagi istiqamah dulu. Kan? Bagi istiqamah buat dulu baru lu fikir bab qada ni. Ni buat pun sekali-sekala. Tiba-tiba nak qada. Kan? Qada apa? Buat bagi elok lu. Begitu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan dipahamilah. Okey. Salam Ustaz, bolehkah lakukan solat sunat atas kenderaan seperti solat sunat fajar, solat sunat duha? Baik. Boleh tak boleh? Isu solat sunat atas kenderaan ni dia ada dua isu. Yang pertama, solat cara duduk. Yang kedua, tidak menghadap kiblat. Kan? Baik, kita bincang satu-satu. Yang pertama, solat secara duduk. Boleh ke tak boleh? Solat secara duduk ini boleh bagi orang yang solat sunat. Tidak bagi orang yang solat fardu. Solat fardu ni kalau dia mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau orang sakit lutut masuk masjid kan, surah masjid sakit lutut, berjalan masuk, duduk atas kursi, salli fardu zuhri 4 rakaat tiba-tiba. Allahu akbar. Solat dia tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab dia solat fardu lah kena duduk. Sedangkan dia boleh berdiri. Apa bukti dia boleh berdiri? Berjalan masuk masjid tu. Bolehlah berdiri. Dia kata sakit lutut. Tak, kita tanya boleh berdiri dah. Dan ni sakit lutut ni, tu aku kira sakit lutut ke tak? Boleh berdiri ke tak? Boleh lah, tapi tak lama sakit. Berdiri sekadar tak lama. Berdiri sekadar mana yang mampu. Itu. Janji berdiri dulu. Sebab itu rukun. Tidak khilaf dengan ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Tak khilaf. Berdiri itu adalah rukun wajib bagi mereka yang berkemampuan. Kalau mampu wajib berdiri. Itu salat fardu Tapi salat sunat berbeza. Salat sunat Nabi kata apa? Salatul qa'id nisfu ajrul qa'im. Solat cara duduk dapat pahala separuh daripada solat berdiri. Sebab apa? Sebab dia boleh berdiri tapi dia pilih tak mau berdiri. Dia boleh berdiri tapi dia memilih untuk tidak berdiri, dia memilih untuk duduk. Boleh, solat sunat tak ada masalah. Walaupun dia boleh berdiri tapi dia tak nak berdiri, dia memilih untuk duduk. Solatnya tetap sah, cuma pahala kurang sikitlah. Gitu keadaannya. Baik, jadi macam tarawih. Tarawih boleh duduk tuan. Setengah masjid buat 8, setengah masjid buat 20. Hak buat 20 ni memang baca pula 1 juzuk, 2 juzuk satu malam. Tough juga tu. Kan? Dia kata, saya tak boleh. Kata, boleh. Kalau kamu tak mampu berdiri, duduk. Salat cara duduk. Bukan sekali duduk, baring pun boleh. Sah untuk salat sunat, sah. Sebab tu kalau masjid macam ni, kita cadangkan buat 3 layer. Layer hak depan, semua berdiri. Hak tengah, semua duduk. Hak belakang, semua baring. Masuk tu pilih nak mana satu. Nak bahagian berdiri ke, bahagian duduk ke, bahagian baring. 3-3 sah. Esok viral pula. Viral. Tapi tak apa, viral sebab sah. Sah. Cuma orang tengok pelik lah. Tapi sah. Sebab salat sunat, boleh pilih. Jangan viral hak tak sah. Macam duk viral sekarang ni, di Indonesia pesantren. Solat tarawih 20 rakaat, 7 minit. Solat apa ni? Solat 7 minit, dia bangga apa tu? Bangga apa? Solat tak sah, tak ada tamakninah. Viral tu benda yang tak sah, solat tak sah. Lepas tu tiap-tiap tahun dia buat lagu tu. Dia ular pada yang batil, benda yang tak betul, benda yang tak sah. Baik. Jadi soal solat duduk tak ada isu. Baik, solat tak menghadap kiblat. Macam mana? Sedangkan menghadap kiblat itu syarat. Solat sunat kena menghadap kiblat tak? Kena. Solat fardu kena menghadap kiblat, solat sunat kena menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah solat atas tunggangan, atas unta, solat sunat, dia akan duduk atas unta dan tidak menghadap kiblat. Dan waktu itu Nabi bermusafir. Maka di sini majoriti fuqaha menyatakan bahawa kalau kita dalam musafir, kita boleh solat sunat tanpa menghadap kiblat atas kenderaan. Kalau kita musafir, itu tak khilaf.
Sebab berdasarkan hadis Nabi ketika musafir, Nabi solat sunat atas tunggangan dengan membiarkan unta tu kona kanan ke kiri, maknanya ikut suka dia, mana tak ada kiblat lah kan. Maka dengan sebab itu para jumhur ulama menyatakan boleh solat sunat dalam kenderaan tunggangan. Kita kereta lah, tunggangan kita sekarang ni kereta lah. Kita solat kereta cara duduk memang dah boleh dah, duduk tanpa menghadap kiblat, iaitu solat sunat. Apa-apa solat sunat, termasuklah tarawih lah, termasuk apa, boleh, iaitu ketika kita dalam musafir. Ketika mana dalam musafir, contoh balik kampung nak raya kan, balik kampung nak raya, jadi kita nak balik awal, lepas buka puasa bertolak lah, ataupun lepas solat isyak tu kita bertolak lah, ataupun kita bertolak petang lagi, kita bertolak petang lagi, kita berhenti buka puasa, solat maghrib isyak, lepas tu kita terus perjalanan, kita nak solat tarawih atas kereta. Jawapan dia boleh. Tak ada kilat, tak apa, duduk memang duduk, tak ada masalah, boleh solat atas kereta, boleh. Cuma isunya kalau bukan musafir. Bukan musafir ini khilaf. Yang jumhur kata tak boleh. Pandangan minoriti dia kata boleh, atas alasan duduk atas kenderaan. Tapi itu pandangan yang sangat minoriti lah. Yang majoriti dia tak boleh sebab dia bukan musafir. Kalau musafir boleh, itu tak ada khilaf. Tapi kalau tak musafir, ada khilaf. Okey, itu merupakan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau solat fardu atas flight secara duduk perlu qada tak? Dia mampu berdiri tak? Soalannya, kalau naik Saudi Airline, belakang tu tak ada surau, dia kena berdiri. Kalau dia solat tempat duduk dia tak sah. Saya tengok ramai solat tempat duduk, sedangkan ada tempat berdiri. Berdiri itu wajib. Dia mampu berdiri. Ni kes mampu berdiri, kecuali tak boleh berdiri. Sebab apa? Dilarang berdiri kerana turbulent, tak boleh berdiri. Itu lain cerita. Itu sebab tidak mampu berdiri. Masih sah. Tapi sekarang ni mampu berdiri. Bila mampu berdiri, dia kena berdiri. Itu syarat dia. Kalau dia tak berdiri sedangkan dia mampu, maka dia kena qada balik lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu saja soalan yang sampai kepada saya. Jadi saya umumkan talian ditutup. Saya nak buka soalan lisan lah. Silakan, siapa-siapa nak tanya. Masa kita tak banyak. Ada soalan lisan nak tanya? Ada? Tak ada? Berani ikut WhatsAppnya? Ada? Habis tanya lah. Tak tahu tanya apa dah. Okeylah. Kalau habis tanya, saya nak concludekan perbincangan kita. Nak conclusionnya, saya sebut tadi syarat amal ibadat kita diterima oleh Allah 3. Yang pertama adalah berdasarkan akidah yang sahih. Yang kedua adalah berdasarkan ilmu tepat dengan hukum syarak. Ini kena belajar. Yang ketiga adalah kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini 3 syarat ni kena ada. Barulah ibadah kita, tak kisahlah Ramadan kita ke, puasa kita ke, apa zakat kita ke, solat kita, tak apa-apa juga, baru diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima. Sebab itu kita nak buat yang terbaik. Sebab itu kita nak duduk majlis ilmu supaya kita dapat upgrade ibadat kita dari semasa ke semasa dengan lebih baik lagi. Dan yang paling pentingnya, yang lebih baik itulah arti kata ianya diterima oleh Allah Ta'ala, diangkat di sisi Allah Ta'ala, dan itulah yang akan menjadi aset kepada kita di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah perbincangan kita. Sebagaimana kita sebut tadi, kita akan berhenti untuk solat sunat qabliyah zuhur terlebih dahulu, kemudian barulah kita solat zuhur secara berjemaah. Kita ambil time sikit, 2-3 minit, tak lama pun, untuk solat qabliyah zuhur terlebih dahulu. Ambil dia punya sunat muakkadnya itu, terutama bulan Ramadan kita tak nak tinggal lah kan. Jadi kita solat qabliyah zuhur terlebih dahulu, kemudian kita akan solat zuhur berjemaah. Lepas tu jangan lupa pula lepas solat zuhur untuk solat ba'diyah zuhur. Okey, sekadar itu.
Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya pemaaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.